Okey, kita teruskan, pergi terus kepada intisari utama suratul Fatihah. Okey, maknanya dalam sesi ini mungkin 1 jam yang pertama ni kita cuba untuk menerangkan secara keseluruhan dulu. Saya nak buat dalam bentuk makro dulu. Kita ambil ayat 1 sampai ayat 7 dan daripada 1 jam ni kita cuba bincang dia secara makro. Nanti insya-Allah 1 jam yang berikutnya kita cuba lalui setiap ayat. Ayat 1, ayat 2, ayat 3 tu kita cuba lalui dia secara ringkas insya-Allah. Okey, jadi kita mulakan untuk kita terus pergi kepada intisari bagi suratul Al-Fatihah. Okey, setakat ni mengikut tempoh jam ni, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, setakat ni jelas tak? Ada apa-apa nak tanya dan sebagainya? On the way tu mungkin boleh bertanya, ataupun nanti sebelum kita berehat, kita akan buka sesi soal jawab. Boleh juga. Sebab dia kalau secara online ni dia agak statik sikit, tapi syarat ibu-ibu kita boleh berkomunikasi secara dua hala. Ustaz Afif dibenarkan mereka buka audio secara sendiri ke, atau mereka perlu bagi isyarat dulu untuk mereka bertanya? Boleh terus. Okey, boleh teruskan. Okey. Surah Al-Fatihah ini, okey, kenapa saya nak masuk intisari? Begini. Ibu-ibu tahu tak sebenarnya tadabbur ni makna apa? Ataupun ibu-ibu dah jelas? Saya rasa ibu-ibu dah, tuan-tuan dan perempuan dah selalu ikut kan kelas tadabbur. Dah biasa ikut kelas tafsir. Kan dia biasa ikut kan? Okey. Jadi untuk permulaan ni, saya nak terangkan dulu 7 ayat ni sebenarnya Allah, kita nak kenal Allah betul. Surah Al-Fatihah ini sebenarnya dia nak cerita tentang apa? Okey, cara dia, kita terus pergi kepada intisari utama bagi suratul Fatihah. Okey. Intisari utama suratul Fatihah ini kita boleh bahagikan ia kepada 3. Okey. Dalam suratul Fatihah ada menyebutkan tentang isu akidah, isu iman. Okey, itu intisari utama bagi suratul Fatihah. Yang kedua, dalam suratul Fatihah ada menyebut tentang syariah, ataupun lebih dekat dengan istilah, ia ada menyebut tentang ibadah. Okay. Yang ketiga, dalam suratul Fatihah ada menyebutkan tentang manhaj. Manhaj ni maksudnya adalah panduan hidup. Okey, dia ada ceritakan tentang panduan hidup. Panduan hidup tu sangat dekat dengan kita selalu sebut apa? Jalan yang lurus. Kan? Kalau jalan yang lurus. Okey, selalu sebut jalan lurus. Okey. Kenapa nak kena cari jalan yang lurus? Nama pun jalan. Kenapa kita cari jalan? Kenapa kita kena lalu satu jalan? Kerana jalan ni dia akan membawa kita kepada destinasi. Destinasi kita ke mana? Kita nak dapat redha Allah, kita nak masuk syurga, betul tak? Nak masuk syurga ni, dia ada jalan dia. Jalan dia tu adalah lurus. Okey. So jalan yang lurus inilah kita letakkan ia di bawah tajuk panduan hidup. Dia panggil istilah Arabnya dia panggil manhaj. Dia panggil panduan hidup. Jadi hidup ni dia perlu ada panduan. Nak ikut cara siapa? Nak ikut siapa? Itu ada diterangkan di dalam surah Al-Fatihah. Okey, nak lebih jelas lagi, tengok slide yang berikutnya. Okey. Intisari utama surah Al-Fatihah ini, okey. Kita tengok dia punya susunan ya. Okey. Mula-mula Allah menekankan tentang bab iman. Bab iman. Iman ni
mudah je nak faham, dia ada menyebut tentang rukun iman. Kat mana rukun iman tu? Nanti kita akan jelaskan lagi. Kan? Setelah kita mempunyai iman, antaranya kita beriman dengan Allah kan? Kita kenal Allah tu melalui nama-namanya, sifat dia. Maka kita kena buat apa? Maka kita kena buktikan iman itu dengan kita buat ibadah. Ibadah ni, itu yang kita selalu jumpa perkataan amal soleh. Selalu tak kita jumpa ayat, Allah selalu kan pasangkan ayat, amanu wa amilus salihat. Amanu wa amilus salihat. Beriman, buat amal soleh. Beriman, buat amal soleh. Sebenarnya iman tu, itulah kita kata rukun iman. Tapi tak cukup dengan percaya Allah wujud. Tak cukup kita hanya kata Allah ni kan, dia rahmat dia luas sangat. Tak cukup. Tak cukup hanya kita mengatakan Allah Ta'ala ni, dialah yang berkuasa. Dia tak cukup, tak lengkap. Maka dia kena buktikan dengan dia beribadah. Sebab itu nanti dekat ibadah tu, kita akan jumpa bermula pada ayat nombor 5. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey, nampak dia punya susunan dia. Okey, kemudian nak buat ibadah ni perlu ada panduan. Perlu ada contoh. Sebab itu Allah hantarkan Rasul. Kenapa Allah hantar Rasul? Kerana Rasul tu dia dapat kitab, dia ada wahyu. Jadi dalam Al-Fatihah ada cerita pasal Rasul ke? Ada tak agak-agak ibu-ibu? Dalam Fatihah ada cerita pasal Rasul tak? Ada sebut cerita tentang wahyu tak? Dekat satu Fatihah ada. Cerita. Boleh tak? Ibu-ibu jawab, ada tak? Agak-agaklah 7 ayat tu ada tak sebut dalam Fatihah tu ada cerita pasal wahyu, ada cerita pasal Rasul. Tak apalah saya tanya, saya jawablah insya-Allah. Guru-guru sekarang ni dia kena banyak sabar dengan anak murid dia. Okey. Jadi Al-Fatihah ni ada cerita pasal Rasul. Jalan yang lurus tu. Jalan lurus tu sebenarnya ada kaitan sangat dengan Rasul. Okey. Kalau ibu-ibu baca surah Yasin kan, saya baca ayat, ibu-ibu sambung. Yasin ni pejam mata je ustaz, kamu boleh hafal kan. Contohnya kalau kita baca surah Yasin, kita akan jumpa Allah sebut tentang Rasul. Rasul ni apa? Okey, ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka laminal mursalin. Sambung. Ala siratul mustaqim. Ala siratul mustaqim. Adanya dalam surah Yasin ni Allah kata, Muhammad, engkau ni benar-benar seorang Rasul. Engkau ni berada atas jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu bila pula kita minta kat Fatihah, adalah dekat dalam doa tu, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim tu. Minta jalan yang lurus. Okey, jadi kalau kita gabungkan daripada ayat 1 sampailah ayat 7 ni, mula-mula Allah nak kenalkan kita tentang bab iman, bab rukun iman. Kalau dah kita kenal Allah, kita dah beriman kepada Allah, dalam surah Fatihah ada tak rukun iman tentang kiamat? Ada tak? Pasal kiamat ada. Ada. Dekat ayat mana? Maliki yaumiddin. Pasal kiamat tu. Betul lah. Rupa-rupanya dalam Fatihah ada pasal rukun iman. Okey. Setelah kita meyakini Allah ni dia penguasa hari kiamat, kan? Maka kita kena buat apa? Maka kita kenalah buat ibadat. Tapi nak buat ibadat tu, nak ikut cara siapa? Siapa yang boleh tunjukkan kita? Maka kita perlukan cara panduan. Panduan itulah duduk dekat ihdinas siratal mustaqim. Okey, nampak tak susunan dia? Okey, nak lebih jelas lagi, perincian dia lagi begini. Okey. Dalam pasal isu akidah tadi,
pasal rukun iman tadi sebenarnya ada 3 dalam Fatihah tu. Yang pertama, kita akan jumpa Allah sebut tentang ketuhanan, tentang dirinya sendiri. Kita akan belajar tentang Allah. Lepas tu dekat Fatihah tu kita jumpa pasal hari kiamat. Dekat Fatihah tu kita jumpa pasal Rasul. Tadi kita dah sebut lah. Kan, kita jumpa 3-3 ni. Okay. Jadi, dalam surah Fatihah tu, permulaan dia, kita dah ulang-ulang ayat Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Malik Yawmiddin tu, itu dia cover dekat ketuhanan dengan hari kiamat. Apabila kita baca dekat Ihdinas Siratal Mustaqim, dia dah sampai cerita pasal Rasul. Okey. Nak lebih lagi, maksudnya untuk perincian dia, saya susun kemudiannya. Okey. Nak lebih jelas lagi tentang, topik ketuhanan tu cerita pasal apa? Okey. Jadi jawapan dia, topik ketuhanan tu, dia ada menyebut nama-nama Allah Al-Husna. Apa nama-nama Allah kat situ? Ibu-ibu kalau baca ayat 1 dan 2 akan jumpa nama Allah. Bismillah, Bismillah. Allah, itu nama dia. Lepas tu dekat ayat yang pertama pun jumpa. Ar-Rahman, itu nama dia Ar-Rahman. Lepas tu dekat ayat kedua kita akan jumpa Rabbil Alamin Ra. Okey. Kenapa saya tak masukkan nama Ar-Rahim? Bukan kita nak menafikan dia nama Allah. Maksudnya begini. Ar-Rahim dia sebenarnya sama macam Ar-Rahman. Dia punya topik perbincangan Ar-Rahman dengan Ar-Rahim ni dia sama. Okey, tetapi kenapa saya bawa 3 nama ni? Kerana 3 nama ni adalah 3 nama yang menjadi paksi kepada semua nama-nama Allah Al-Husna. Okey, nama-nama Allah Al-Husna kita belajar ada berapa? Ada 99. Daripada 99 nama tu, 3 nama yang paling utama sekali adalah 3 nama ni. Allah, Rabbu dengan Rahman. Nama-nama lain nanti dia akan pergi kepada salah satu daripada 3 nama ni. Contoh, kalau kita nak gunakan nama kalau kita nak gunakan nama Al-Ilah, dia akan pergi nama dekat nama Allah. Kalau kita nak kata Allah tu maha berkuasa, dia pergi nanti dekat di bawah nama Ar-Rabb. Kalau nak kata Allah ni dia adalah pemberi rezeki, dia akan pergi kepada nama Rabb. Kalau kita nak kata Allah ni dia maha apa, Allah Ta'ala ni dia maha apa, dia maha kurnia, kan, dia seorang Al-Wasi', Tuhan yang maha luas kurniaan dia pergi dekat nama Ar-Rahman. Okay. Untuk kita kupas 3 nama ni saja, ambil masa yang agak lama juga. Tetapi untuk slot 2 jam ni, kita dapatkan dulu intisari utama bahawasanya kita baca surah Fatihah ni sebenarnya kita ditekankan oleh Allah, diingat selalu oleh Allah tentang namanya dan sifatnya. 3 nama yang besar ni. Kalau ibu-ibu selalu amal doa dalam Quran kan, ibu-ibu akan jumpa doa apa? Rabbi, Rabbana, Rabbi, Rabbana, kan? Rabbana atina, Rabbana hablana. Itulah dekat nama Ar-Rabb. Rupanya Rabb kita jumpa pada ayat yang kedua, iaitu pada ayat Rabbil Alamin. Kalau ibu-ibu baca surah Al-Falaq, jumpa tak nama Allah Rabb? Qul a'udzu birabbil falaq. Baca An-Nas, jumpa juga. Qul a'udzu birabbin nas. Okey, itu adalah secara ringkas perbincangan tentang tajuk ketuhanan. Tapi bukan itu saja. Ada 3 seperti mana yang telah pun saya sebutkan tadi. Okey, ibu-ibu kalau tengok dekat nota tu, kalau bincang tentang nama Allah ni saja, dia akan merujuk kepada sifat pengibadahan. Disuruh berkaitan dengan ilahiyah Allah. Manakala kalau kita bincangkan tentang nama Ar-Rabb, dia merujuk kepada Allah itu yang mentadbir, yang menguruskan
alam ni. Itu dekat nama Rabb. Okey. Kalau kita rujuk kepada nama Ar-Rahman, dia akan pergi kepada perbincangannya merujuk kepada kepemurahan dan kasih sayang. Ataupun kalau kita nak letakkan tentang nikmat. Kalau bincang tentang nikmat, dia akan pergi kepada nama Ar-Rahman. Sebab tu nama Ar-Rahman ni besar sangat. Bincanglah tentang nikmat apa? Dia duduk di bawah nama Ar-Rahman. Nak bincang tentang rezeki, dia duduk kat bawah nama Ar-Rahman. Nak bincang tentang nikmat hidayah, dia duduk dekat nama Ar-Rahman. Okey. Jadi 3 nama ni, ia berkaitan dengan topik apa? Dia berkaitan dengan topik ketuhanan. Topik ketuhanan ini merupakan topik yang ada dalam salah satu rukun iman, iaitu beriman kepada Allah. Hari kiamat pula, kita sedia maklum, hari kiamat merupakan pada ayat yang Malik Yaumiddin ayat 4 tu, kita tahu Allah ni adalah pemilik dan penguasa hari kiamat. Tu saya tak perlu nak ulas panjang lebar, tapi kita semua sedia maklum kalau sebut hari kiamat saja adalah hari kita bertemu dengan Allah, kita diberikan segala balasan. Baiknya apa, buruknya apa. Okey. Jadi rupa-rupanya waktu kita baca Fatihah ni, ada kaitan dengan rukun iman rupanya. Okey. Kemudian kalau nak bincang pula topik tentang kerasulan, dia ada kaitan dengan wahyu. Ada kaitan dengan wahyu. Sebab kalau bincang tentang rasul, mesti dikaitkan dengan Alkitab, dengan Quran, dengan wahyu. Kenapa dengan wahyu? Wahyu itulah sumber kepada hidayah. Jadi, wahyu itu dia adalah sumber kepada hidayah. So, kalau nak tahu petunjuknya apa, Quran lah. Wahyu itulah hidayah. Okey. Wahyu itu adalah hidayah. Kalau kita nak tahu macam mana makcik nak tahu jalan tu lurus tak lurus, Quran ada terangkan. Sebab apa? Sebab ada wahyu. Okey. Jadi kalau sebut wahyu, mesti kita kena kait dengan Rasul. Sebab apa? Hanya Rasul sahaja yang dia boleh mendapat wahyu. Okey, alhamdulillah kita telah tahu 3 tajuk yang besar dalam rukun iman. Okey, jelas dekat sini. Okey. Setakat ni boleh faham tak? Secara ringkas dia, kalaulah kita nak cerita Al-Fatihah tu apa? Maksudnya kalau kita nak berkongsi maklumat. Okey, Al-Fatihah tu apa? Kita kata Al-Fatihah ni, dia ada 3 perkara besar. Iaitu cerita tentang apa? Ketauhidan, kerasulan, cerita tentang apa? Hari kiamat. Jadi dia duduk di bawah tajuk akidah. Tajuk tentang iman. Lepas tu kalau dah beriman, dah percaya kiamat tu ada, nak kena buat apa? Dah percaya Allah itu berkuasa, nak kena buat apa? Kenalah buat apa yang Allah suruh, iaitu pada tajuk ibadah. Tapi macam mana kita nak tahu Allah suruh apa? Macam mana kita nak menyembah Allah yang Esa? Macam mana kita nak tahu mengikhlaskan ibadah tu macam mana? Maka dalam Fatihah ada menerangkan panduan untuk ibadah. Kita panggil panduan hidup. Apa dia? Jalan yang lurus. Okay, setakat ni, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, rahimani, rahimakumullah, dapat tak pemahaman tentang intisari bagi suratul Fatihah? Saya kena bagi secara makro dulu. Dah tahu yang ini, nanti kita akan dalami lagi satu persatu. Itu kaedah dia.